Okey, penggunaan perubatan tradisional, perubatan moden dan perubatan komplementari. Jadi, perubatan tradisional, moden dan juga komplementari ni sebenarnya saling melengkapi antara satu sama lain. Kan, kaedah dia, setiap kaedah dia ada kelebihan dan kelemahan masing-masing lah. Contohnya kalau macam perubatan tradisional ni, kita tak tahu herba yang kita pakai tu adakah terlebih dos ataupun terlalu banyak kita ambil. Sedangkan perubatan moden ni dia akan tentukan dos tu berapa, macam ubat ni sepatut ambil berapa kan. Berapa pil, berapa biji boleh ambil. Itu antara kelebihan yang moden lah kan. Mereka dah kaji dah. Ahli-ahli kimia semua dah kaji dah. Macam amfetamin ni kita boleh ambil berapa banyak, berapa biji. Tak boleh lebih sekian-sekian biji. Tapi perubatan moden ni masalah dia tu lah, dia mahal. Contohnya untuk rawatan kanser. Rawatan kanser untuk kanser ni memang mahal lah. Kadang-kadang sebiji pil tu sudah pun menelan belanja RM300 ke RM1,000. Jadi perubatan moden dan juga komplementari ni, kalau macam moden dan juga komplementari, contohnya selepas rawatan moden dah selesai dibuat, biasanya pesakit dia nak hilangkan rasa kesakitan dia, dia akan pergi jumpa kiropraktik untuk buat ambil berurut sikit ke kan. Ini biasa berlaku pada pesakit kanser lah kan, mana dia dah siap buat radioterapi ke apa ke, badan dia rasa lengur-lengur, sakit-sakit, dia akan pergi jumpa dengan urutan tradisional lah untuk dapatkan rawatan. Okey, penggunaan ubatan semula buatan manusia dan ubatan daripada sumber semula jadi. Okey, ubat yang dihasilkan daripada dua sumber, sama ada ia buatan manusia, itu sintetik. Sintetik ni apa maksud dia? Sintetik ni adalah campuran-campuran bahan kimia. Kita campur-campur dia, jadi dia akan jadi bahan aktif yang boleh menyembuhkan penyakit. Okey, selain daripada itu, ubat juga dihasilkan daripada sumber semula jadi. Ubat tradisional biasanya diperoleh daripada sumber semula jadi, manakala kebanyakan ubat moden dihasilkan oleh manusia dengan menyediakan sebatian kimia yang mempunyai struktur molekul yang sama atau hampir sama dengan struktur molekul bahan aktif dalam sesuatu ubat tradisional. Jadi contohnya macam ubat untuk tahan sakit tradisional punya kan, biasa dia guna apa kan? Macam tradisional punya dia guna herba. Jadi dalam herba tu ada bahan aktif kan. Yang ubat moden ni dia sebenarnya dia tiru bahan aktif yang terdapat dalam ubatan herba tu. Sebab itulah dia lebih berkesan. Sebab apa? Dia hanya mengandungi, ubat moden ni dia hanya mengandungi bahan aktif sahaja. Sedangkan kalau macam ubatan herba ni ada campuran pelbagai. Dalam herba tu ada macam-macam bahan kimia kan. Sedangkan ubat moden ni dia hanya ada bahan aktif sahaja. Sebab itulah ubatan moden ni dia lebih berkesan. Okey, contohnya dia bagi sini ya. Okey, ubat buatan manusia contohnya dihasilkan di makmal dan dikomersialkan secara besar-besaran untuk kegunaan ramai. Contohnya vitamin C dalam bentuk pil dijual di farmasi. Manakala ubat daripada semula jadi ni, macam vitamin C juga dia tapi vitamin C tu didapati daripada buahan, contohnya limau kan. Tapi dalam limau tu ada macam-macam, bukan sahaja ada vitamin C, ada pelbagai kan. Kalau macam yang moden ni, dia memang dihasilkan vitamin C, dalam ubat tu ada semuanya vitamin C. Sedangkan dalam ubatan tradisional ni, dia gunakan limau untuk dapatkan vitamin C. Tapi dalam limau tu ada macam-macam bahan lagi selain daripada vitamin C. Okey, perlu diambil kalau macam ubat buatan manusia ni perlu diambil secara berterusan, biasanya untuk penyakit kronik, dan berhenti setelah sembuh. Ubatan moden biasanya kita ambil bila dah sembuh, kena berhentilah, tak boleh nak makan terus. Sebab apa? Sebab dia bahan aktif sahaja. Kita tak boleh ambil bahan aktif secara berterusan. Okey, kalau macam semula jadi ni perlu diambil dan diamalkan secara berterusan dalam jangka masa yang lama supaya berkesan. Contohnya ubat
ubat kita ambil contoh limau. Untuk apa? Untuk pening kepala contohnya. Jadi biasanya ambil masa berminggu lah. Berminggu kita makan limau kan, baru sembuh. Sebab apa? Sebab dalam limau tu bukan ada vitamin C saja. Dia vitamin C yang terdapat dalam limau tu dia cair berbanding yang buatan manusia ni. Okey, bukti penyembuhan berdasarkan ujian klinikal lah. Ujian klinikal ni maksudnya ujian dijalankan ke atas manusia. Tu ujian klinikal. Yang mana sudah pun diuji kaji dalam jangka masa yang lama, dan orang yang diuji kaji tu pun ramai. Manakala ubatan manusia ni, ubatan semula jadi ni, dia berdasarkan pengalaman orang terdahulu. Contohnya dia pening kepala, dia ambil limau. Bila ambil limau, okey, sembuh. Jadi dia beritahulah kat orang ramai, dia beritahu okey, ambil limau ni boleh sembuhkan penyakit, boleh sembuhkan pening kepala. Macam tu. Dia berdasarkan pengalaman. Okey, macam ubat buatan manusia ni, dia berisiko mendapat kesan sampingan jika digunakan tanpa nasihat daripada doktor. Pesakit tidak mengikut dos yang betul. Contohnya kamu ambil Panadol 8 biji, apa jadi? Pening kepala, lalas kan, tertidur, lalas tak bangun-bangun dah. Sebab apa? Sebab Panadol pun kita tak boleh ambil dalam dos yang banyak kan. Paling kuat pun 2 je, 2 biji je kan. Kalau macam ubat tradisional ni pula, dia berisiko. Sebab apa? Sebab dia berisiko dan mendapat kesan sampingan sekiranya dia ambil terlalu banyak. Tongkat ali kamu ambil sampai 3 biji lebih contohnya dalam 500 gram ambil 700 gram dalam jumlah yang banyak, boleh rosak buah pinggang. Dan juga kalau pesakit tu tidak menggunakan dengan dos yang betul, jadi akan merosakkan organ badan. Okey, kesan penyalahgunaan ubat-ubatan. Sebenarnya ubat-ubatan ni dia tak boleh ambil dalam jumlah yang terlalu banyak. Sebab tu ubat-ubatan ni dia mestilah mengikut saranan daripada doktor. Sebab ubat ni sekiranya digunakan dalam jumlah yang banyak, dia akan merosakkan organ-organ penting, contohnya buah pinggang, hati. Okey, ubat mesti digunakan dengan tujuan yang betul iaitu menyembuhkan penyakit. Penyalahgunaan ubatan berlaku apabila seseorang menggunakan ubat-ubatan dengan cara yang salah, seperti menggunakan ubat bukan untuk tujuan menyembuhkan penyakit dan mengambil ubat tidak mengikut preskripsi doktor. Hal ini mengakibatkan risiko kesan sampingan. Antaranya bila mana kita ambil Panadol terlalu banyak, apa jadi? Badan kita akan sepening kepala, tertidur, lalas kita muntah, kemudian macam-macam lagi lah Sebab apa? Dos yang kita ambil tu terlalu banyak. Kesan sampingan ni adalah kesan yang tidak diingini daripada penggunaan ubat. Kita ambil ubat untuk sembuhkan penyakit, tapi lalas kita dapat penyakit baru. Sebab apa? Sebab dos yang tak betul, tidak mengikut preskripsi doktor Okey, ubat ni sekiranya apa kesan sampingan dia? Yang paling teruk sekali, matilah. Tak ada lah yang paling teruk mati. Bila ambil dos yang terlalu banyak, boleh menyebabkan kematian. Menyebabkan ubat itu kurang berkesan untuk melawan penyakit, maka penyakit yang ingin diubati tidak sembuh. Bila mana kamu ambil antibiotik dalam jumlah yang mula doktor suruh habiskan, kamu tak habiskan. Lepas tu bila tak habiskan, bakteri akan tumbuh balik Bila mana dah tumbuh balik, ubat antibiotik yang lama yang kamu pakai tu tak berkesan dah. Kena cari antibiotik baru. Dia kena bagi antibiotik yang baru. Sebab apa? Sebab dos yang tak cukup yang kamu ambil pada permulaannya. Okey, menyebabkan kesan sampingan yang teruk seperti alahan, muntah, sakit kepala, demam dan pengsan. Bila mana dos yang diambil tu terlalu banyak Okey, menyebabkan ketagihan ubat jika diambil secara berlebihan seperti ubat batuk. Jadi ubat batuk ni pun boleh menyebabkan manusia ni rasa high, rasa seronok sangat. Tak tahu apa yang dia seronokkan, rasa mengantuk, mala je mata, dia tertidur tapi memanglah seronok kita buat macam tu. Tapi sebenarnya kita menyebabkan kita ni rasa ketagih, nak lagi. Jadi kita kita tambah lagi dos. Supaya apa? Supaya mendapatkan kesan high tu Okey, itu sahaja untuk hari ini.